Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radio 12 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Diucapkan terima kasih ada lagi ke Radio 12 Malam bersama dengan saya, Angah. Dah berapa hari dah. Lama juga ni tak buat himpunan kisah mistik ni. Baik, kita akan teruskan ya. Namun sebelum tu, untuk makluman pada semua, DJ kesayangan semua era 90-an, iaitu Abang Isma Halil, telah terlepas daripada hukuman gantung dia. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi yang tak tahu, sebelum ni dia telah dituduh mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1992 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39B-2 Akta sama yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Tetapi kan dalam kisah ni, Abang Ismail, Alhamdulillah, dia telah dilepaskan. Didapati tidak bersalah lah kan. Syukur Alhamdulillah. Apapun Abang Isma, andai kata abang dengar kisah ni, abang dengar daripada channel ni, dengar Radio 12 Malam ni, untuk maklum abang antara idola saya dalam bidang ke-DJ-an. Ke-DJ-an, bukan kedai. Kalau bahasa kedai buat dajai. Bukan dajai tu kan, DJ. Dan abang adalah salah satu di mana membuatkan saya berani untuk nak buat ke udara, mengkeudarakan suara saya di dalam YouTube ni lah. Level-level saya dalam YouTube je bang, tak boleh pergi jauh macam abang lagi. Abang lebih senior dan otai. Apapun, mudah-mudahan kehidupan Abang Isma Halil akan bertambah baik dan dikelilingi oleh orang-orang yang positif. So Abang Isma, mana kawan-kawan yang toksik tu, boleh dah kita abaikan. Sebab saya percaya dalam umur-umur, lingkungan umur kita sekarang ni, umur-umur sekarang ni, kita bukanlah nak membuang kawan ataupun memilih kawan, tetapi sebenarnya kita perlu menapis kawan. Bahaya hujung-hujung sekarang ni, dunia ni toksik bertambah-tambah, bermaharajalela. Baiklah, ngoceh terlalu panjang sangat. Semoga Abang Isma Halil berbahagia dan sihat selalu bersama dengan keluarga serta peminat-peminatnya. Baik, kita akan teruskan dengan kisah yang seterusnya untuk segmen Himpunan Kisah Mistik. Saya akan bacakan 3 cerita sebab buku dia dah nak habis ni. Kalau saya baca 2, ada 1 dia tak ada kawan pula nanti. Saya akan habiskan 3 cerita insyaAllah. Awal 2007, saya meninggalkan kampung dan menyewa bilik di sebuah apartmen berhampiran Ampang, Kuala Lumpur. Hari itu adalah hari Minggu dan 3 hari kemudian saya mula bekerja di sebuah sekolah berhampiran sebagai guru muda dan kali pertama posting. Terus mengajar di Kuala Lumpur, pastinya ianya satu cabaran yang besar kepada saya. Tambahan pula, saya ini anak bongsu. Rasa rindu susah nak diceritakan. Cuma syukurlah dapat kawan-kawan serumah yang satu kepala. Perasaan rindu itu semakin lama semakin menghilang. Kami pun berasa selesa tinggal di apartmen 5 tingkat itu yang penghuninya kebanyakannya adalah orang Melayu. Kedudukan blok apartmen yang agak rapat dan penghuninya aktif dengan pelbagai aktiviti menyebabkan kehidupan di situ agak menyeronokkan. Tambahan pula dekat dengan jalan besar, banyak bank, kedai, kemudahan awam serta pasar malam menyebabkan hidup terasa mudah dan terisi. Cumanya, satu yang membuatkan saya tidak seronok, iaitu saya sering terdengar bunyi air menitik pada lewat malam. Kali pertama saya mendengarnya selepas lebih seminggu menyewa.
Bunyi titisan air itu jatuh begitu lambat, seperti paip yang sudah ditutup. Tetapi masih ada satu titis kecil yang menyebabkan air itu terkumpul perlahan-lahan pada muncung paip. Selepas lama terhimpun, terbentuk satu titis air. Makin lama, makin besar. Apabila sudah besar dan berat, titis air itu akhirnya gugur ke dalam sebuah bekas yang besar seperti tangki. Tidak lama kemudian, menitis lagi setitis air. Setengah minit kemudian, setitis lagi. Begitulah seterusnya, menghasilkan bunyi yang merungsingkan. Ia mengganggu tidur saya. Malam esoknya, apabila saya terjaga pada waktu dini hari, air itu menitis lagi. Bila lama mendengar, saya mula terfikir, takkanlah itu bunyi air yang jatuh ke dalam tangki, sebab rumah yang kami sewa itu di tingkat 3, bukannya tingkat 4 yang terletak di atas kali. Kalau di tingkat atas kali mungkin jugalah. Sedangkan di atas bilik saya bukannya ada tangki air. Yang ada ialah rumah penghuni lain. Saya bangun dan pergi ke dapur. Mungkin paip di sinki tak ditutup rapat agaknya. Tetapi setelah diperiksa, ternyata andaian itu silap. Tiada pun air yang menitis dari muncung paip sinki dapur. Kalau macam tu, mungkin di bilik air. Air dari paip itu menitis masuk ke dalam kolah kecil di bawahnya yang disediakan oleh pemaju. Seperti tadi, paip di bilik air juga tertutup rapat. Di dalam tandas pun begitu. Saya jadi bingung. Kalau begitu, bunyi air menitis ni dari mana? Esoknya saya pun bertanya pada Nina dan Mila. Tetapi kedua-dua kawan rumah saya itu tidak mendengar pun bunyi titisan air tersebut. Jadi mereka sarankan saya bertanya kepada penghuni yang tinggal di tingkat atas rumah kami. Pun demikian, makcik itu juga seperti Nina dan Mila. Dia tidak mendengar sebarang bunyi titisan air, baik di bumbung, dapur, bilik air dan tandas. Paip di rumah mereka tidak rusak dan tidak tiris. Bingung saya memikirkannya. Habis, air dari mana yang mengganggu tidur saya ni? Bagi mengelakkan diri daripada mendengarnya, setiap kali terjaga, saya akan pasang iPod Nano dan tekapkan earphone ke telinga. Settle. Saya pernah mengajak Nina dan Mila tidur di bilik saya. Tetapi bunyi air itu macam tahu pula. Ianya tidak menitis walau setitik pun. Seminggu Nina dan Mila tidur di bilik saya. Seminggu itulah air itu tidak menitis. Tetapi sebaik mereka tidur di bilik masing-masing, bunyi itu kembali lagi. Untuk mengatasinya, saya pun bertukar bilik dengan Mila. Anehnya, bunyi itu kedengaran lagi. Begitu juga apabila saya bertukar bilik dengan Nina. Bunyi air menitis itu bagaikan mengikori ke mana sahaja saya pergi. Sedangkan dua kawan rumah saya itu tidak mendengarnya, walau sekalipun sepanjang mereka tidur di bilik saya. Selepas beberapa bulan begitu, suatu kejadian pelik berlaku. Suatu pagi, saya terhidu bau yang agak busuk di dalam bilik saya, beserta dengan aroma seperti kapur barus. Saya terus turun dari katil dan membuka lampu. Saya dapati bau itu datangnya dari tumpukan air di lantai berhampiran pintu bilik. Cepat-cepat saya berlari keluar dan memberitahu Nina serta Mila. Kami segera mencucinya hingga bersih. Bersih bukan bermakna bau itu sudah hilang. Tidak. Lantai saja bersih, sedangkan bau tersebut masih berlegar-legar, walaupun tidak sekuat yang sebelumnya. Dari mana datangnya air itu? Kami memandang ke bumbung bilik saya yang juga lantai kepada penghuni rumah atas. Pada bumbung yang bercap putih itu ada tumpukan besar muka piring. Warnanya kekuningan. Letaknya betul-betul di atas tumpukan air yang berbau busuk dan kapur barus tadi. Kebetulan hari itu Sabtu, tidak bekerja. Saya dan Dina pergi ke rumah makcik yang tinggal di tingkat atas. Kami ingin beritahu, mungkin ada paip air di dalam lantai biliknya yang bocor. Tetapi apabila kami tanyakan perkara itu kepada makcik berkenaan yang kami panggil sebagai Makcik Halimah, dia segera menafikannya. Malah kata suami makcik itu,
Pakcik Minhat namanya, tidak ada saluran paip dalam lantai bilik mereka. Sebab saluran paip itu hanya di bahagian dapur dan bilik air saja. Ya tak ya kan? Maklumlah kami ni perempuan, manalah faham sangat tentang hal-hal paip dan pembinaan rumah. Habis tu, dari mana datangnya air kekuningan dan berbau busuk serta kapur barus tadi? Setelah saya ceritakan panjang lebar apa yang berlaku, Makcik Alimah dan suaminya kelihatan saling berpandangan. Kemudian, mereka nampak macam bertelagak. Seorang berkata, "Mungkin sebab benda tu." Dan seorang lagi berkata, "Takkan sebab tu pula. Benda tu kan dah lama." Benda apa Saya dan Nina menjadi pelik. Kenapa pula mereka bertelagak? Yakin dengan tidak. Setelah agak lama mereka berbincang, akhirnya Makcik Alimah memberitahu kami suatu perkara yang mengejutkan. Menurut makcik itu, sebenarnya mereka bukanlah pemilik rumah tersebut. Mereka hanya menyewa saja. Macam ni, pakcik ni kerja pengawal keselamatan. Makcik pula tukang cuci saja. Duit dah tak ada. Anak-anak pun dah semua besar. Jadi kami sewalah rumah ni sebab tuannya kasih harga yang murah. Kenapa harganya murah? Kami tak tahulah sama ada benda ni ada kaitan dengan apa yang terjadi pada kamu. Tapi mengikut janjian yang lama tinggal di sini, sebelum kami menyewa, ada seorang penghuni meninggal dalam rumah ni. Si mati tu lelaki, umurnya pertengahan 60-an dan tinggal seorang diri selepas isteri dan anak perempuan tunggalnya meninggal dunia. Apabila tinggal seorang diri, lelaki berkenaan menjadi tidak berapa sihat lah. Tambahan pula badannya gemuk dan dia ni turut mengidap penyakit jantung, kencing manis serta darah tinggi. Satu hari, jiran-jiran terhidur bau yang kurang menyenangkan dari rumah ni. Dalam masa yang sama, rumah ni terkunci dari dalam, tapi lampunya menyala sepanjang masa. Selama tempoh tu jugalah jiran-jiran tak melihat pakcik tu keluar rumah. Selalunya walaupun tinggal seorang diri, dia akan buka pintu dan berdiri mengambil angin di anjung rumahnya ataupun turun berjalan-jalan kat bawah, pergi kedai. Tapi sudah agak lama jiran-jiran tak nampak. Cerita Pakcik Minhat. Jiran-jiran kemudian sepakat memanggil polis untuk memecah masuk ke dalam rumah tersebut. Apabila pintu dipecahkan, mereka terus terhidu bau yang sangat menusuk hidung. Manakala pakcik itu pula terbaring di hadapan pintu biliknya yang terbuka luas. Dia sudah meninggal dunia. Keadaan mayat pakcik tersebut memang menyedihkan. Ia sudah mula hendak mereput kerana telah seminggu meninggal dunia. Air di dalam badannya juga sudah melimpah keluar dari lubang serta rongga-rongga badan. Disebabkan pakcik itu badannya gemuk, air yang keluar juga begitu banyak. Bila lama terkumpul di satu tempat, air yang keluar dari badan tu menyerap ke dalam lantai dan kemudian menitis hingga ke bumbung bilik rumah bawah yang kamu duduk sekarang ni. Untuk pengetahuan kamu lah, dulu rumah yang kamu duduk tu didiami oleh tuan punya rumah tu. Macam kamu juga, tuan rumah tu terkejut bila nampak ada air yang berbau menitis dari bumbung bilik dia. Dia ingatkan paip rumah tak bocor, tapi bila dia naik, dia tengok rumah berkunci, sedangkan lampunya terpasang walaupun dah tengah hari. Dari situlah dia dan jiran-jiran panggil polis untuk pecahkan rumah arwah. Kalau macam tu, air yang menitis ke dalam bilik saya selama ni adalah... Bulu roma di lengan saya serta merta tegak berdiri. Tetapi kenapa air kekuningan itu masih menitis sampai sekarang? Bukankah kejadian itu sudah pun lama berlaku? Pakcik pun tak tahu nak jawab. Mungkin sisa-sisa air dari mayat arwah masih ada lagi bertakung dalam lantai tu. Tapi satulah cerita yang pakcik dengar. Tuan rumah yang kamu duduk tu pun ada alami benda yang sama. Walaupun dah 5-6 bulan arwah meninggal, ada waktu-waktunya air itu menitis dari bumbung biliknya. Dia simen dan cat semula, tapi air tu akan menitis lagi.
Kalau tak menitis pun akan muncul kesan lembab kekuningan di tempat yang sama, beserta dengan bau yang kurang menyenangkan dan juga kapur barus. Jelas Pakcik Minhad. Bukan itu saja, ada waktu-waktunya tuan rumah yang saya diami akan terdengar bunyi orang berjalan atau mengalihkan perabot di rumah arwah, sedangkan rumah berkenaan terbiar kosong selepas arwah meninggal. Pakcik Minhad dan Makcik Halimah pun sebenarnya kadang-kadang terdengar bunyi seperti ada orang di dalam rumahnya. Ada ketikanya mereka dengar bunyi orang mandi, orang batuk dan berjalan di dalam bilik. Tetapi apabila dijenguk, tidak ada sesiapa. Mula-mula dulu takut juga, tapi lama-lama dah tak kisah. Yang penting sewa rumah ni murah. Lagipun kenapa kita nak takut dengan benda tu kan? Yang kita kena takut hanya Allah SWT saja. Betul tak? Tanya Pakcik Minhad kepada Makcik Halimah. Jun 2012. Sekarang saya sudah tidak tinggal di apartmen itu lagi. Saya berpindah ke Perak selepas mendirikan rumah tangga pada 2009. Sebenarnya, selepas kami berjumpa dengan Pakcik Minhad dan Makcik Halimah, kemudian cerita itu disahkan oleh jiran-jiran yang terdekat. Saya masih lagi terdengar bunyi air menitik. Bumbung bilik tidur saya juga masih dilembapi dengan cecair kekuningan. Cuma bukanlah berlaku setiap hari, tetapi pada waktu-waktu tertentu yang sukar hendak diduga. Ada kalanya sekali sebulan, kadang-kala sekali dalam masa 2-3 bulan. Selepas saya keluar, tiada sesiapa yang berani tidur dalam bilik saya. Nina dan Mila juga berpindah tidak lama kemudian. Selepas itu saya tidak tahu adakah ada orang yang menyewa apartmen tersebut atau terbiar kosong. Itu tak mengapa. Yang merusingkan saya ialah sehingga kini ada waktu-waktunya saya akan terdengar bunyi air menitis. Walaupun sudah berpindah, bunyi tersebut tetap akan kedengaran pada malam-malam tertentu. Saya pernah memberitahu suami tentang hal itu dan suami saya sudah memeriksa semua paip yang ada di rumah kami. Ternyata tiada yang rosak ataupun tiris. Sampailah sekarang saya terus terdengar-dengar bunyi air menitis itu. Ia menyebabkan saya sering berasa takut untuk melelapkan mata kerana bunyinya amat sayu, tajam dan menyeramkan. Saya tidak tahulah kenapa saya diekori. Kata orang, mungkin semasa hidupnya dahulu, arwah sangat sayang pada anak perempuan tunggalnya. Selepas isterinya meninggal, arwah rasa begitu sunyi. Anak perempuannya itulah yang sering menemani dan memujuk arwah. Bagaimanapun, sudah nasib arwah. Kira-kira setahun selepas isterinya meninggal, anak perempuannya pula menyusul akibat kemalangan kereta. Agaknya, mungkin kerana saya hampir sebaya dengan anak perempuan arwah dan kebetulan juga saya anak tunggal, maka bunyi air menitis itu mengekori ke mana sahaja saya pergi. Selesai cerita yang pertama. Tapi saya pelik sikit. Kat sini dia kata dia pun anak tunggal. Dekat ujung ni masa awal tadi dia cerita anak bongsu. Yang pelik-pelik Baiklah kita teruskan dengan kisah seterusnya. Malam itu, suasana lebuh raya utara selatan agak lengang. Tidak banyak kenderaan yang melaluinya. Hanya sesekali kereta yang saya pandu berselisih dengan bas, lori-lori besar yang membawa muatan batu dan lori minyak. Akibat tidak banyak kereta, saya juga terasa begitu mengantuk sekali. Untuk menghilangkan mengantuk, saya memasang radio Sinar FM, mendengarkan celoteh DJ dan lagu-lagu yang diputarkan. Dulu tak ada lagi channel Radio 12 Malam tu. Saya mengerling jam pada kereta. Sudah pukul 11 malam. Maknanya sudah hampir sejam saya memandu kereta dari Kuala Lumpur untuk pulang ke kampung yang terletak di Batu Gajah, Perak. Sejam lebih lagi sampailah saya di rumah. Saya ni dah tak sabar lagi untuk berjumpa dengan kedua-dua ibu dan ayah. Sudah hampir 2 bulan saya tidak pulang ke kampung kerana terlalu sibuk dengan kerja. Jadi peluang cuti seminggu, saya mau habiskan masa dengan ibu dan ayah di kampung. Lebih kurang pukul 12.40 malam,
saya memasuki persimpangan ke Batu Gajah. Saya terus memandu melalui jalan kampung. Dari persimpangan itu, saya perlu memandu lebih kurang 40 minit lagi untuk sampai ke rumah. Ketika melalui pekan kecil untuk ke kampung saya, tiba-tiba mata saya tertumpu ke arah seorang wanita tua yang sedang berdiri di bawah lampu di hadapan deretan kedai yang sudah ditutup. Bila semakin dekat, baru saya perasan wanita tua itu ialah penduduk kampung saya. Kami semua memanggilnya Bidan Kia kerana kerjanya sebagai seorang bidan. Setahu saya juga, semasa ibu mahu melahirkan saya dahulu, ibu menggunakan khidmat Bidan Kia ini. Cepat-cepat saya menekan brek dan kereta berhenti di sebelah Bidan Kia. "Nak ke mana ni Makcik Kia? Dah lewat malam ni." Saya sapa sebaik sahaja menurunkan cermin tingkap kereta. "Nak balik rumah," jawab Bidan Kia pendek. Memikirkan malam sudah lewat, ditambah tiada kereta sapu, teksi ataupun bas yang masih beroperasi, dan saya juga akan melalui jalan di hadapan rumahnya. Saya mempelawa Bidan Kia menumpang kereta saya. Tanpa teragak-agak, Bidan Kia membuka pintu dan terus masuk. Ketika di dalam kereta, saya mula berbual-bual dan Bidan Kia memberitahu yang dia baru sahaja selesai membidankan seorang wanita di pekan kecil tersebut. Waktu itu juga saya lihat di baju Bidan Kia ada setumpuk 2 kesan darah. Mungkin darah ketika dia membidankan wanita tadi agaknya, fikir saya lah. Kemudian terfikir pula saya satu soalan. Kenapa tuan rumah tak hantar balik? Patutnya kenalah hantar makcik balik. Dah makcik tolong sambut anak dia, kenalah dia bantu makcik pula kan? Soal saya ingin tahu. Memang mulanya dia nak hantar, tapi tadi cucu aku dah janji nak datang ambil, jadi aku tak bagilah orang tu hantar, jawab Bidan Kia. Mendengarnya, saya hanya mengangguk. Tapi sedikit pelik ialah sikap Bidan Kia. Setahu saya, Bidan Kia ni seorang yang peramah. Tak kira dengan sesiapa, walaupun baru kenal, pasti banyak perkara yang akan dibualkannya. Kalau ditanya sepatah, jawabnya 20 patah. Ada saja celotehnya yang kadang-kala naik jemu orang mendengarnya. Dari kerjanya sebagai bidan, tentang anak-anak dan apa saja yang berlaku di kampung. Kadang-kala orang kampung memanggilnya sebagai internet bergerak. Macam-macam cerita boleh dapat daripadanya. Bidan Kia juga suka menunjuk-nunjuk, konon dia lebih bijak daripada orang lain. Tetapi pada malam itu, Bidan Kia lebih banyak berdiam diri. Sesekali kepalanya terlentuk di cermin tingkap kereta. Orang tua ni mengantuk kot, fikir saya. Saya terus memandu. Selepas 20 minit, saya berhenti di tepi jalan. Bidan Kia turun dari kereta dan berjalan dalam kegelapan malam menuju ke rumahnya yang terletak lebih kurang 20 meter dari jalan besar. Tidak lupa dia mengucapkan terima kasih kepada saya. Saya pula terus memandu pulang. Semasa memandu, tiba-tiba saja saya terhidu bau kapur barus yang amat kuat di dalam kereta. Saya mencari-cari arah bau tersebut. Kapur barus Makcik Kia tertinggal ke ni? Fikir saya dalam hati. Pada masa yang sama, saya mula rasa seram sejuk. Kebiasaannya, kapur barus ni digunakan untuk orang mati. Bidan Kia ni baru lawan orang mati ke? Kalau Makcik Kia melawan orang mati, saya taklah berapa risau. Yang saya takut kalau benda yang ikut bersama bau kapur barus itu. Saya pernah dengar, kalau ada benda mengikut kita, kita akan terbau kapur barus. Lagi kuat bau itu, lagi bahaya benda tersebut. Malah, ianya boleh mengikut kita pulang dan mengganggu anak isteri kita yang lemah semangat. Alamak, jangan benda tu ada kat kerusi belakang, sudahlah. Saya mula terbayang jelmaan-jelmaan yang menakutkan. Perlahan saya alihkan perhatian ke arah cermin pandang belakang. Lega, babe. Kerusi belakang ternyata kosong. Cepat-cepat saya lupakan kisah-kisah seram yang mula menerjah kefikiran. Saya terus menekan minyak supaya cepat sampai di rumah. Alhamdulillah.
Saya tiba dengan selamat dan tiada apa yang berlaku. Di rumah, ibu dan ayah menyambut saya. Malam itu tidak banyak perkara yang kami bualkan, hanya sekadar bertanya khabar. Lagipun malam sudah lewat dan saya juga mengantuk. Esok sahajalah saya berbual panjang dengan ibu dan ayah. Malam itu, ketika tidur, saya bermimpi didatangi seorang wanita tua yang amat menakutkan. Muka wanita itu hancur ibarat digilis tayar lori. Wanita itu terus memanggil-manggil nama saya. Razlan. Razlan. Ya Allah. Kisah ni sebenarnya kisah seorang pemuda. Saya lakonkan tadi seorang wanita. Tapi tak apalah, kita teruskan. Kemudian wanita yang mukanya hancur itu merapati saya. Dia mengangkat kedua-dua belah tangan seolah-olah mahu mencekik. Saya cuba melarikan diri, tetapi badan saya kejang. Saya terus menjerit dan ketika itulah saya tersedar dari tidur. Ya Allah, aku mimpi rupanya. Saya terduduk sambil meraup muka. Badan saya berpeluh dan masih menggigil. Esoknya, ketika bersama ibu dan ayah, saya buka cerita yang saya menumpangkan bidan Kia. Bidan Kia tu kuat lagi ya. Dah tua-tua pun boleh jadi bidan lagi. Tak ada orang kena ganti dia, mak. Saya tanya pada ibu yang sedang menggoreng bihun. Sebaik mendengar pertanyaan saya itu, ibu cepat-cepat menoleh. Muka ibu seolah-olah terkejut. Engkau jumpa dengan bidan Kia keras? Soal ibu pula. Saya hanya mengangguk dan tersenyum sebelum berkata, ada. Semalam Ras tumpangkan dia sampai depan rumah dia tu, kata saya sambil perlahan-lahan menghirup air kopi yang masih panas. Engkau biar betul, Ras. Bidan Kia tu dah mati. Dah dekat sebulan dah. Pantas, jawab ibu. Mendengarnya, cawan kopi yang saya pegang hampir terlepas dari tangan. Saya terkejut, weh. Mak, biar betul, mak. Saya tak dengar cerita pun, kata saya seolah-olah tidak percaya. Nak buat apa mak tipu kamu, Ras? Balas ibu dengan suara yang serius. Ibu saya kemudian memberitahu bidan Kia mati akibat kemalangan jalan raya di pekan kecil menuju ke kampung kami. Dia dilanggar lori hingga kepalanya hancur berkecai ketika mahu melintas jalan selepas pulang membidankan seorang wanita. Sebaik mendengarkan cerita itu, saya tercengang. Saya jadi kelu. Saya terbayangkan kembali badan Kia. Saya terbayangkan kembali bidan Kia dan bau kapur barus yang tertinggal dalam kereta saya selepas wanita itu turun di hadapan rumahnya. Saya juga terbayangkan senyuman bidan Kia selepas dia mengucapkan terima kasih apabila saya menurunkannya di hadapan rumah. Senyuman itu agak pelik, bukan senyuman gembira atau ikhlas, tetapi sinis dan ada perasaan lain yang tersirat. Maknanya cerita orang kampung sebelum ni betul lah tu. Tiba-tiba ibu bersuara kembali. Apa yang betulnya, mak? Soal saya yang mula tertarik, walaupun perasaan seram masih ada. Cerita ibu saya. Selepas bidan Kia meninggal dunia, ada beberapa orang kampung, terutamanya anak muda yang bekerja di luar, terserempak dengan wanita tua itu semasa mereka pulang pada waktu malam. Kebiasaannya bidan Kia akan menumpang mereka dari pekan kecil sehingga depan rumah mereka. Ibu juga pernah mendengar cerita seorang anak muda menumpangkan bidan Kia. Niatnya tu nak hantar bidan Kia pulang ke rumahnya, tetapi sebaik saja dia tersedar, rupa-rupanya dia menuju ke tanah perkuburan. Cerita anak muda itu, dia seperti khayal ketika berbual dengan bidan Kia. Selain itu, seorang lagi anak penduduk kampung yang menumpangkan bidan Kia pingsan di tengah jalan. Orang kampung menjumpai budak ini keesokan paginya selepas melihat kereta dipandu budak itu melanggar tiang elektrik. Bila budak itu sedar, mereka pun bertanya apa yang berlaku. Cerita budak itu, malam tersebut dia menumpangkan bidan Kia, tetapi selepas 5 minit membawa bidan Kia, tiba-tiba bidan Kia gaib begitu saja sebelum dia terbabas kerana terkejut. Selain daripada kisah itu, wanita terakhir yang dibidankan bidan Kia sebelum dia mati dilanggar lori juga turut diganggu. Kabarnya, selepas bidan Kia meninggal,
Hampir setiap malam, rumah wanita berkenaan didatangi jelmaan orang tua itu. Mereka dengar bidan Kiah menangis teresak-esak di hadapan pintu rumah sambil meminta darah serta uri anak yang dilahirkan. Akibat tidak tertahan dengan gangguan itu, pasangan suami isteri tersebut terus berpindah. Bila engkau dah kena juga, mak pun percayalah cerita sebelum ni, kata ibu saya lagi. Tapi kenapa selepas bidan Kiah mati masih ada jemaah dia? Dia ada membela ke mak? Soal saya pula. Kata ibu, dari cerita yang didengar, bidan Kiah memang ada membela hantu raya yang digunakan untuk membantunya ketika membidankan orang. Mungkin yang ikut hang malam tu hantu raya dia lah. Tak ada siapa nak bela. Janji hantu raya tu merayau dan ganggu orang, jelas ibu yang membuatkan kepala saya terasa mengembang. Terus saya batalkan niat untuk balik semula ke Kuala Lumpur pada malam itu. Sampai sekarang, apabila balik ke kampung di Lenggong, Perak, saya pasti memerhatikan pokok kekabu di tepi rumah pusaka nenek. Pokok itu sudah tua benar, mungkin sudah lebih 60 tahun usianya. Dahannya banyak yang sudah kering, tetapi masih lagi mengeluarkan buahnya yang berwarna hijau dan bertukar coklat serta memecahkan kekabunya apabila sudah cukup tua. Setiap kali memandang pokok kekabu itu, saya pasti teringat kembali kejadian yang berlaku lebih kurang 20 tahun dahulu, ketika usia saya sekitar 8 atau 9 tahun. Waktu itu, saya cukup suka bermain di sekitar pokok tersebut yang letaknya kira-kira 20 meter dari rumah pusaka nenek. Rumah nenek pula letaknya kira-kira 40 meter dari rumah emak saya. Saya dan kawan-kawan suka bermain di sekitar pokok kekabu itu kerana di hadapannya lapang. Kami boleh berlari, berkejar-kejar serta bermain bola sepak di situ. Di belakangnya pula ada pokok rambutan, gajus, manggis, keladi dan pokok-pokok kecil yang lain. Manakala di belakang pokok-pokok tadi ada tali air kecil. Kami selalu memancing serta menangkap ikan di situ. Sebenarnya, emak dan ayah sering menasihati saya supaya jangan bermain di sekitar pokok kekabu itu. Kata mereka, di situ ada hantu. Ada hantu kopek, hantu sorok, jerangkung, langsuir, puntianak, kumkum dan macam-macam lagi. Terutama sekali waktu senja, ketika matahari sedang terbenam, hantu itu akan merayau dan mencekik budak-budak yang bermain di bawah pokok kekabu. Menggeletar badan saya bila dengar cerita ayah dan emak. Rasa nak terkencing pun ada, terutama apabila ayah ceritakan kononnya hantu kopek ini kalau dia dah culik kita, dia akan sorok kita di bawah buah dadanya yang besar macam tempayan. Bila dah disorok, tidak ada sesiapa yang boleh nampak kita. Kadang-kadang kita boleh hilang sampai seminggu. Tapi kalau dah nama pun budak-budak, apabila sudah bermain, mulalah leka hari dah senja. Kebetulan apabila sudah beberapa kali bermain sampai terlajak senja, sedangkan emak dan ayah pula tidak panggil kami pulang sebab mereka ke surau agak awal, saya dan kawan-kawan terus terlupa pesanan tadi. Saya ulang balik ya. Lama-kelamaan perasaan takut terus hilang dan menganggap apa yang emak serta ayah pesan itu sekadar hendak menakut-nakutkan kami sahaja. Sampailah suatu hari. Saya masih ingat lagi, hari itu hari Khamis. Saya dan kawan-kawan bermain bola sepak, kejar-kejar serta perang-perang hingga lewat petang. Ketika hari merangkak ke senja, kami bermain sorok-sorok pula. Ketika kami sedang berlari mencari tempat untuk bersembunyi, saya lihat hari sudah beransur gelap. Sekejap lagi pasti azan akan dilaungkan. Saya terus berlari menuju ke arah pokok kekabu tadi dan menyorok di belakang batangnya yang agak besar. Dari situ, saya nampak kawan-kawan lain berlari untuk mencari tempat untuk bersembunyi. Namun tanpa diduga, saya tengok mereka tiba-tiba berpatah balik, kemudian berbual dan seterusnya berlari ke arah rumah masing-masing. Alamak, mereka ni nak main ke tidak ni? Saya mula rasa hendak keluar dari tempat persembunyian itu, tetapi kemudian membatalkannya.
Pertama, saya rasa mungkin kawan-kawan tadi hendak bersembunyi di kawasan berhampiran rumah mereka. Kedua, kawan yang perlu mencari kami, yang kami gelarkan sebagai Bulat, tidak tahu apa yang berlaku. Saya nampak dia sedang meniarap di atas beranda rumah saya dalam keadaan muka ditekuk ke lantai. Daripada berhenti sekarang, lebih baiklah saya kenakan dia. Biar dia cari saya puas-puas. Dalam hati saya berkata lagi, ini yang last. Lepas ni, kami berhenti main sorok-sorok dan balik ke rumah sebelum dibedal oleh ayah dan emak. Lalu saya terus bersembunyi di belakang pokok kekabu. Senja semakin remang dan saya lihat Bulat mula turun dari beranda lalu mencari-cari kami. Apabila agak lama nampak dia tercangak-cangak ke sana kemari, saya pun melaungkan namanya. Tujuan saya ialah supaya dia cari saya terus dan kami boleh habiskan main sorok-sorok ini cepat sebelum hari gelap dan emak serta ayah hambat kami dengan ranting kayu. Bulat terus berlari ke arah saya. Saya pun apa lagi? Terus merapatkan belakang badan saya ke batang pokok kekabu yang besar itu. Saya kini bersedia untuk menyergah Bulat apabila ia melepasi pokok ini. Sebenarnya, sebelum itu saya hanya menyorok di celah-celah pokok keladi dan rambutan berdekatan dengan tali air. Bulat tahu yang saya ni tak pernah menyorok di belakang pokok kekabu kerana saya dah bagi tahu emak tidak izinkan saya bermain di situ. Saya menghadapkan badan ke arah belukar. Saya memasang telinga. Mantap. Dia dah dekat. Saya dengar bunyi tapak kaki Bulat berlari. Semakin dekat dan dekat dan dekat. Bunyi daun kering dipijak serta rantai patah juga makin jelas. Jelas dan jelas. Saya sudah bersedia untuk menyergah Bulat kerana dia sudah pun terlalu hampir. Dan Oh, kat sini yang kau menyorok, kata Bulat ketika berpatah balik selepas gagal mencari saya di dalam rimbunan pokok keladi serta rambutan dekat tali air. Sewaktu berpatah balik itulah dia nampak saya duduk bersandar pada batang pokok kekabu. Aku dah jumpa kau. Bulat ketawa lagi sambil mengejek-ngejek saya. Tapi saya terus diam, tidak menjawab sepatah pun. Bulat tengok muka saya. Saya lihat dia memandang saya dengan muka yang pelik. Man, kenapa dengan kau ni Dia bertanya. Saya terus diam dan memandang ke arah belukar. Bulat mula panik. Ekor mata saya dapat melihat dia jadi tidak tentu arah dan memegang-megang tengkuknya sambil memanggil-manggil nama saya. Suaranya macam menggigil. Saya tahu dia takut. Tapi Bulat, tolong aku Bulat. Tolong aku. Saya menjerit, namun suara saya tersangkut di kerongkong. Saya cuba bangun, tidak berdaya. Bulat, saya menjerit. Tapi saya tahu dia tidak mendengarnya. Suara saya tersekat di kerongkong. Dalam masa yang sama, saya mula terdengar suara emak dan ayah di rumah memanggil-manggil nama saya. Mak, ayah, saya kat sini. Tolong saya. Saya menjerit. Namun suara itu tidak juga terluar. Ya Allah. Apa yang perlu saya buat? Saya dah betul-betul takut ni. Saya terus memandang ke belukar, sedangkan telinga mendengar suara Bulat, emak serta ayah melaungkan nama saya. Hari dah semakin gelap. Belukar juga semakin gelap. Entah macam mana, ketika Bulat mundar-mandir di hadapan saya dalam keadaan yang panik, tiba-tiba dia terlanggar bunjolan akar pokok kekabu yang terkeluar dari permukaan tanah. Dan ketika badannya hendak tersembam ke tanah, secara spontan Bulat menyebut, Allahu Akbar. Iaitu perkataan yang sudah biasa disebutnya ketika terkejut. Serentak dengan dia menyebut perkataan Allahu Akbar, saya terus bingkas bangun dan berlari balik ke rumah macam ayam yang dikejar musang. Ayah, Mak, saya menjerit sambil meluru ke rumah. Di belakang, saya dengar Bulat juga berlari mengokori saya sambil menjerit memanggil nama saya.
Weh Man, tunggu aku Man, tunggu. Saya tidak hiraukannya. Sampai di rumah, saya terus berlari ke bilik dan berselubung dengan selimut. Walaupun emak dan ayah memarahi saya kerana balik selepas senja, saya dah tak peduli. Esoknya saya demam. 3 hari saya tak ada ke sekolah. Suatu hari ketika saya sudah sihat, Bulat datang ke rumah saya. Tanpa menunggu lama, saya terus bercerita kepadanya apa yang terjadi. Mulai hari ni, kita jangan main lagi dekat pokok kekabu tu. Lebih-lebih lagi bila hari dah nak senja. Saya memulakan cerita. Kenapa pula? Tanya Bulat. Saya pun ceritakan padanya. Sebenarnya senja itu, sewaktu saya bersedia untuk menyergahnya dari belakang, tiba-tiba saya lihat ada lembaga hitam muncul dari arah tali air. Tubuhnya lebih tinggi daripada ayah saya, tetapi tangannya agak panjang dan berbulu. Matanya yang merah memandang tepat ke arah saya, seperti hendak menelan saya hidup-hidup. Waktu Bulat semakin hampir, saya juga melihat lembaga hitam itu meluru ke arah saya. Datangnya seperti kilat, melayang bagaikan angin, menerkam dan tembus ke dalam tubuh saya. Serentak itu, saya tak mampu bergerak lagi. Mata saya boleh melihat sekeliling, telinga saya boleh mendengar, tetapi badan saya kaku. Mulut saya terkunci serta-merta, semuanya bagaikan dipaku. Saya tidak mampu untuk menggerakkannya. Sebab itulah apabila Bulat menyergah, mengejek dan memanggil-manggil nama saya terus terkaku di pangkal pokok kekabu. Tangan saya bagaikan terikat pada batang pokok tersebut. Kaki saya juga begitu. Memang saya betul-betul takut. Tetapi saya tidak boleh berbuat apa-apa. Mujurlah, tiba-tiba Bulat terlanggar akar pokok tersebut dan menjerit, Allahu Akbar. Sebaik perkataan itu terlepas dari mulutnya, ikatan yang membelenggu tubuh saya juga serta-merta terlerai. Sesaat itu juga saya dapat melihat suatu lembaga hitam tiba-tiba menerpa keluar dari tubuh saya, melayang yang pantas ke arah tali air dan terus lenyap. Selesai bercerita, saya tengok muka Bulat menjadi pucat. Liang-liang roma di lengan kami tidak semena-mena saja menimbul. Setelah bercerita kepada Bulat, barulah saya berani untuk menceritakan kepada ayah dan emak. Apa lagi, memang teruklah saya kena leter. Hendak dijadikan cerita, sebulan kemudian, satu kejadian pelik berlaku di pokok kekabu itu. Seorang kanak-kanak sebaya saya dari kampung yang berdekatan, yang hilang selama beberapa hari, tiba-tiba dijumpai duduk berseorangan di bawah pokok tersebut. Dia dijumpai sejurus sebelum senja oleh ayah yang sedang bersiap-siap hendak ke surau. Budak itu memberitahu sepanjang kehilangannya, dia didakwa dibawa berjalan-jalan oleh seorang nenek ke sebuah perkampungan yang indah. Nenek itu memberinya makan buah rambutan, gajus dan keladi. Setelah penat berjalan-jalan dan kenyang makan makanan tersebut, dia dibawa ke sebuah rumah besar yang diperbuat daripada kayu. Seni binanya begitu indah sekali, penuh dengan ukiran-ukiran halus. Nenek itu menyuruhnya berehat-rehat di sebuah kerusi yang sangat indah di dalam taman di hadapan rumah tersebut. Ketika itulah dia nampak ibu bapa dan abang dan penduduk-penduduk kampung masuk ke taman itu dan memanggil-manggil namanya. Kata budak itu lagi, walaupun dia menjawab setiap panggilan tersebut, namun tiada seorang pun yang mengendahkannya. Mereka tidak mendengar ceritanya. Nenek itu menyuruhnya terus duduk di situ. Dia tidak dibenarkan ke mana-mana sampailah diizinkan oleh nenek tersebut. Bila dia diizinkan berbuat demikian, kata budak itu, setelah diberikan makan buah rambutan sehingga kenyang, sebaik habis saja buah rambutan itulah budak tersebut melihat ayah datang menghampirinya. Apabila dia melihat keliling, budak itu mendapati keadaan di sekelilingnya berubah serta-merta. Nenek tadi gaib entah ke mana. Dia bukan duduk di atas kerusi kayu yang cantik, tetapi di atas bonjolan akar pokok kekabu. Di hadapannya terdapat biji-biji kekabu dan kulit serta biji rambutan yang sudah pun buruk. Akibat kejadian itu, ada orang mengatakan sekitar pokok kekabu itu kawasan berhantu. Mereka kata itu adalah kawasan perkampungan bunian.
Tapi yang saya tak suka ialah ada sebahagian penduduk kampung kami mengatakan semua ini berlaku kerana nenek kami ada membela hantu raya. Hantu raya itulah yang mengacau saya dan menculik kanak-kanak tersebut sebab dia mencari tuan baru. Yang itu saya tak boleh terima. Itu fitnah. Sebab arwah nenek saya ni orang baik. Dia tak pernah mengamalkan apa-apa ilmu jahat. Semua ini angkara syaitan. Bukan sebab nenek saya bersahabat dengan jin ataupun syaitan. Setelah 2 kejadian tersebut, kami tak berani lagi bermain di sekitar pokok kekabu itu. Budak-budak lain juga begitu. Sampailah sekarang, setiap kali melihat pokok kekabu, terutamanya ketika melihat kekabunya yang memutih, saya pasti akan teringat semula kejadian tadi. Apalah kabar si bulat sekarang? Entahlah. Sudah lama saya tidak berjumpa dengannya, iaitu selepas dia merantau ke Brunei. Bulat dah pergi Brunei. Pada pendengar orang daripada Brunei, boleh cari Bulat.